Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara Allah thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Daripada Thauban radhiyallahu anhu. Thauban merupakan maula, yakni hamba yang dibeli oleh Nabi dan kemudian dimerdekakan. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Thauban, kana Rasulullah idan sarafa min salatih. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada salatnya, istaghfara thalathan, baginda beristighfar sebanyak 3 kali. Wa qal, dan berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama rawi kita ini iaitu Thauban, dan hadis ini di dalam Sahih Muslim. Thauban macam saya sebut tadi, maula. Maula ni orang yang maula fulan, yakni orang tu dahulu dia jadi hamba si fulan dan kemudian dia dibebaskan. Mungkin sebahagian orang dia duk heran macam mana ada Nabi pun ada hamba. Sistem perhambaan kita telah sebut beberapa kali ialah sistem yang lama. Bahkan sistem perhambaan itu daripada segi sejarahnya dia lebih kuat daripada arak, judi dan seumpamanya. Kerana hamba dipraktiskan oleh banyak komuniti dalam dunia, banyak masyarakat dalam dunia. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak ada hamba di dalam mereka. Hamba bukan saja soal pengabdian, kerja, tetapi ia membabitkan soal ekonomi. Kalau dihapuskan sistem hamba sekaligus, dia akan menyebabkan keruntuhan ekonomi. Sebab itu ketika William Wilberforce di UK, di England, berjuang untuk menghapuskan hamba, antara tuduhan yang dikenakan kepada William Wilberforce ialah dia mengkhianati ekonomi negaranya dan menderhaka pada raja. Itu pada zaman moden. Adalah maksudnya zaman tak berapa jauh daripada tuan-tuan boleh tengok William Wilberforce, The Amazing Grace, dan Abraham Lincoln. Kita lihat apa kesan apabila beliau cuba menghapuskan hamba di States, di Amerika Syarikat. Dahsyat dia punya pertarungan itu. Sebab dia bukan soal orang tu ada hamba, pekerja mau bayar gaji tak mau bayar gaji, tapi soal mereka ni bekerja di ladang dan macam-macam lagi, bekerja di rumah, generate economy. Bila Nabi datang, sistem hamba sudah ada di Mekah. Untuk nak menghapuskan hamba sekaligus, dia akan meruntuhkan semua sistem ni. Kalau kita lihat kepada Arak tu, khamar bukanlah terlalu manusia memerlukan arak. Tu pun stages, berperingkat-peringkat Islam nak haramkan. Kerana manusia perlukan tempoh itu. Bila Islam datang, manusia curi orang jadikan hamba. Orang kulit hitam sering jadi hamba.
Dan yang paling kritikal ialah orang yang ditawan di dalam medan peperangan, mereka menjadi hamba. Kalau Islam putuskan hamba ini hapus sama sekali, orang Islam yang ditawan dalam medan perang menjadi hamba, orang bukan Islam yang ditawan dalam medan peperangan bebas. Dia satu galakkan mereka untuk tidak takut berperang dengan orang Islam. Jadi apa yang kita lihat yang Islam lakukan ialah Islam telah menggalakkan membebaskan hamba. Banyak pahala bebas hamba. Nabi bebaskan hamba. Siapa bersetubuh pada bulan puasa bebas hamba. Hukum tu bebaskan hamba. Yang ni bebaskan hamba. Banyak bab bebaskan hamba. Supaya kalaulah hamba tu di dalam satu kantung, kantung yang keluar itu begitu banyak. The only satu-satunya pintu yang tidak dikunci rapat ialah pintu peperangan. Yakni kalau ditawan, kau datang perang, kau jadi hamba. Pun Islam letakkan tak boleh pukul, kena bagi makan apa yang bagi pakai, tak boleh seksa dia. Cuma hamba ni dia tak ada gaji. Dia tak ada gaji. Kalau hamba dimiliki oleh tuan yang lelaki, hamba itu perempuan, tuannya boleh menyutubuhinya. Sebab tu perkataan al-waladu lil firash, anak itu kepada firash. Firash itu bukan maksud sahaja suami, tapi bermaksud juga tuan. Maksud kalau anak tu lahir ada suami, bin suami tu. Tak kira lah, mungkin rupa dia macam jiran sebelah pun, tapi bin suami tu. Islam anti gossip. Melainkan suami itu deny. Suami kata no, this is not my son. As long as suami tidak deny, anak dia. And nobody has right to deny. Tidak ada siapa yang ada hak untuk pergi deny anak orang. Ijma' hal itu di kalangan para ulama. Tak boleh kita kata tu sebenarnya bukan anak dia. Kita tak ada siapa yang boleh membantah seorang anak orang tu melainkan bapaknya sahaja. Walaupun dia tengok rupa sebiji macam Bangladesh yang main pasang pipe hari tu, tapi tetaplah anak dia selagi suami dia tak kata yang ni bukan anak saya. Kerana itu semua andaian, yang pasti anak dia kena tu suami dia. Melainkan suami kata, suami nak kata bukan, suami kena li'an, yakni kena laknat. Yakni proses li'an, proses melaknati. Dia sumpah dan dia laknat. Ketika itu dipisahkan selama-lamanya, tidak lagi dinasabkan kepada dia. Tak apa. Tapi kalau dia ada tuan dia. Tadi saya sebut ni sebab tadi ada orang mai dengar taklimat pasal hadis Utbah bin Abi Waqqas dengan Zam'ah. Utbah bin Abi Waqqas saudara dia Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita baca hari itu. Dia mari kepada Nabi, dia bagi tahu bahawasanya satu orang hamba tu ialah anak kepada saudara dia yang telah meninggal, iaitu Utbah bin Abi Waqqas. Dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Rupa pun nak sama dengan Utbah. Tapi ketika budak tu lahir, hamba itu di bawah Ibn Zam'ah, di bawah Zam'ah. Jadi oleh kerana dia di bawah Zam'ah, saudara anak Zam'ah kata tak, yang tu saudara dia, anak bapa dia. Dia kata bukan, anak saudara saya. Tengok rupa pun nak sama.
Nabi kata al-waladu lil firash. Anak kepada pemilik firash, pemilik tempat tidur. Maksud pemilik itu maksudnya suami ataupun tuan yang punya kepada hamba. Maksud kalau ada hamba, lelaki itu boleh menyetubuhi hamba itu. Dan kalau datang anak tu bin dia, bukan bin Abdullah kepada, tak ada cerita bin Abdullah ni, tak ada. Bin kepada tuan dia tu. Begitu excellent sistem yang dibuat oleh Islam, sehingga menyebabkan hamba tak ada lagi dalam dunia Islam. Pasal semua pintu keluar dibuka, hanya pintu masuk satu, iaitu peperangan. Kalau pintu tu pun masuk tak ada, zaman dulu bukan ada penjara apa-apa, tawanan perang nak letak mana. Jadi kalau ada pasar hamba, macam filem Tiga Abdul tu, dia macam tu. Saya pun heran macam mana P.Ramlee pandai. Dia memang ada pasar jual hamba. Orang jual hamba. Cuma bezanya dalam Islam, tak boleh duk pukul hamba, seksa tak boleh. Tak boleh seksa. Dan kalau kita ingat, yang bunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu' itu merupakan hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Dia pernah mengadu pada Sayyidina Umar bahawasanya Mughirah tak adil pada dia. Sebahagian kata dia bekerja, tapi dia, Umar cakap pada Mughirah, memang nasihat, tapi Umar kata kau taat dia. Dia kata yasi'adluhu kullu ahadin illa ana. Keadilannya meliputi semua orang kecuali aku. His justice sufficient for everyone except me. Maksudnya aku saja yang tak dapat keadilan. Itu dia kata pada Umar, dia akan buat pisau yang diingati. Tapi yang pentingnya masa tu banyak limpahan hamba. Hamba hasil daripada peperangan ni. Tapi kita lihat dunia Islam hilang hamba. Tinggal tak ada. Orang kata ada penulis barat, orang-orang Islam juga yang baca bab ni kritik di mana keadilan Islam tentang hamba. Dia pun ni pengkagum barat, kata you forget yourself. Barat, William Wilberforce daripada mula sampai ketua table motion ni di parlimen untuk buang hamba, gagal sampai tua baru dia berjaya. Abraham Lincoln, perhambaan di kalangan punya dahsyat. Dulu siapa yang tua-tua mungkin pernah tengok filem Kunta Kinte. Dan boleh tengok banyak, hatta filem-filem barat yang baru menceritakan kezaliman orang dulu. Thauban, hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Rasulullah bebaskan dia hatta ketika dia Rasulullah, dia masih sayang kepada Nabi, meriwayatkan Nabi, menangis apabila mendengarkan Nabi. Itu beda dah. Padahal mereka itu datang daripada jalur-jalur hamba. Supaya nak bagi tahu sebahagian orang, apalah Islam ni ada hamba lah apa. You kena baca tentang cerita hamba, slavery, perhambaan.